أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 15, baris bawah sekali. Muka surat 15, baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan yang dihubungkan dengan dia, dan yang dihubungkan dengan dia dengan tiap-tiap sembahyang yang tiada mempunyai waktu dan sebab, iaitu sembahyang sunat mutlak, dan yang dihubung dengan dia dengan tiap-tiap sembahyang yang tiada mempunyai waktu dan sebab. Yang dihubungkan dengan dia ni yang disamakan hukum pada pihak sama-sama memada niat sahaja aku sembahyang. Yang dihubungkan dengan dia ni, yang dihubungkan dengan sembahyang sunat mutlak ni, yang dihubung, yakni yang disamakan, yang diserupakan hukum pada pihak sama-sama dalam niat sembahyang memada niat sahaja aku sembahyang, sahaja aku sembahyang, yang dipanggil qasad. Jadi sembahyang sunat mutlak memada pada niat adalah qasad jua. Dan yang dihubungkan dengan dia, yang disamakan hukum dengan dia dengan sembahyang sunat mutlak pada pihak sama-sama memada pada niat sahaja aku sembahyang, ataupun kita panggil qasad. Seperti tahiyatul masjid, dan minta hujan, dan sembahyang hajah, dan sembahyang istikharah, dan sunat wudu, dan tahajud, dan lainnya. Mana lain? Bayang dia daripada tiap-tiap sembahyang yang dikosak dengan dia, dengan tiap-tiap sembahyang memperbuat sembahyang jua. Jadi dalam kitab ni, sembahyang sunat tahiyatul masjid, sembahyang sunat minta hujan, istisqa, sembahyang sunat hajah, sembahyang sunat istikharah, sembahyang sunat wudu, sembahyang sunat tahajud, sama hukum dengan sembahyang sunat mutlak yang mana memada pada niat sahaja aku sembahyang, ataupun dipanggil qasad. Ini pandangan yang dhaif. Pandangan yang muktamad, sembahyang sunat tahiyatul masjid ke, sembahyang sunat minta hujan ke, dia akan masuk di martabat yang kedua, yang mana martabat yang kedua ada dua juzuk, dua bahagian niat yang wajib diniatkan, iaitu qasad dan ta'yin. Sekarang ni bicara martabat yang pertama. Sekarang bicara martabat yang pertama. Martabat yang pertama ni yang wajib pada niat satu juzuk sahaja, iaitu qasad. Sebab pada pembicaraan rukun yang pertama,
daripada 13 rukunnya, iaitu bicara bab niat. Maka dalam kitab Hidayatus Sibyan, pembicaraan berkaitan dengan rukun niat ini dibahagikan kepada 4 martabat. 4 martabat ni kalau kita kata 4 kedudukan ke apa? 4 martabat, 4 kedudukan. Jadi martabat yang pertama, martabat yang kedua, martabat yang ketiga, martabat yang keempat. Kemudian diletak satu-satu martabat tu iktibar kira kepada juzuk. Dalam niat tu yang kena niatnya ada berapa juzuk? Satu sahaja, qasad, itu martabat yang pertama. Dalam niat tu berapakah juzuk yang wajib diniatkan? Berapa bahagian? Qasad dan ta'ayyun. Jadi 2 juzuk. Satunya qasad, yang keduanya ta'ayyun. Jadi 2 juzuk ni martabat yang kedua. Kemudian martabat yang ketiga, yang mana dalam niat tu wajib niat 3 juzuk, 3 bahagian. Qasad, ta'arruq dan ta'ayyun. Qasad 1, ta'arruq 1, ta'ayyun 1, 3 juzuk, 3 bahagian yang wajib diniatkan, maka letak di martabat yang ketiga. Martabat yang keempat, yang wajib diniatkan dalam qasaknya, yang wajib diniatkan ada 4 juzuk, 4 bahagian. Mana? Qasak, ta'arruq, ta'ayyun nafsah. Ini 4 juzuk, 4 bahagian yang wajib diniatkan, itu martabat yang keempat. Sekarang bicara martabat yang pertama, yang mana pada ketika niat dalam takbiratul ihram, martabat yang pertama hanya wajib niat 1 juzuk sahaja, 1 bahagian sahaja, iaitu qasad. Qasad ni niat macam mana? Sahaja aku sembahyang. Ini martabat yang pertama. Jadi hak qasad saja ni semayang sunat mutlak. Semayang sunat mutlak ni semayang sunat yang tiada mempunyai waktu dan tiada mempunyai sebab. Semayang sunat yang berwaktu isra' duha. Semayang sunat yang mempunyai sebab, tahiyatul masjid contohnya, gerhana matahari, gerhana bulan, itu contoh semayang sunat yang mempunyai sebab. Semayang sunat wuduk dia mempunyai sebab masuk masjid. Semayang sunat tahiyatul masjid dia mempunyai sebab. Apa sebabnya? Masuk masjid waktu-waktu, dia tak ada waktu, dia bersebab. Semayang sunat gerhana matahari, gerhana bulan, itu bersebab. Apa sebabnya? Berlaku gerhana matahari, berlaku gerhana bulan, waktu-waktu, dia tidak ada waktu, dia bersebab. Berwaktu isra', duha, rawatib, semayang yang mengiringi fardu sebelum qabliyah, selepas tu ba'diyah, itu di antara semayang sunat yang mempunyai waktu. Adapun semayang sunat mutlak, semayang yang tidak mempunyai waktu dan semayang yang tidak mempunyai sebab. Boleh semayang bila-bila masa, melainkan pada waktu tahrim sahaja tak boleh semayang. Lepas semayang subuh sampai naik matahari segala, lepas semayang asar sampai kepada maghrib, itu waktu tahrim, waktu yang diharamkan semayang sunat. Waktu tu saja tak boleh nak semayang semayang sunat mutlak. Rakaat banyak mana semayang sunat mutlak ni? 1 rakaat boleh, 2 rakaat boleh, 10 rakaat boleh, 100 rakaat pun boleh. Semayang banyak mana pun boleh. Semayang sunat mutlak ni dia tak ada waktu, tak ada sebab. Jadi maknanya kita kena ingatlah, pembahagian semayang sunat 3 kena ingat. Satunya berwaktu, satunya bersebab, satunya semayang sunat mutlak. Berwaktu, bersebab, kemudian satu laginya semayang sunat mutlak. Semayang yang tidak mempunyai waktu dan semayang yang tidak mempunyai sebab. Itu semayang sunat mutlak. Jadi berapakah bahagian semayang sunat? 3. Semayang sunat berwaktu, semayang sunat bersebab, yang ketiganya
Semayang sunat mutlak. Kemudian berwaktu tu dibagi 3 pula. Bersebab tu dibagi 3 pula. Berwaktu, kemudian bersebab. Bersebab ni bagi 3 pula. Ni kena perici pula lah ni hak bersebab ni. Ada dia panggil sebab mutaqaddim. Ada dia panggil sebab mutaakhir. Ada dia panggil sebab muqarin dia panggil. Jadi 3 jenis sembahyang sunat yang bersebab. Sebab yang mutaqaddim. Apa makna sebab mutaqaddim? Sebab duduk dulu baru sembahyang. Sebab mutaakhir, sembahyang dulu, sebabnya kemudian. Sembahyang sunat bersebab yang muqarin, ketika berlaku sebab itulah ketika itulah disunatkan sembahyang. Ketika sunat sembahyang itulah ketika berlakunya sebab. Itu dia panggil sembahyang sunat bersebab yang muqarin. Yang mutaqaddim sebab duduk dulu. Banyaklah. Masuk masjid dulu barulah sembahyang sunat tahiyatul masjid. Ambil wuduk dulu, kemudian barulah sembahyang sunat wuduk. Sembahyang sunat tahiyatul masjid ni, sembahyang dulu tanah. Selesai sembahyang baru naik masjid. Tak, naik masjid dulu. Masuk masjid itu dipanggil sebab. Sembahyang masjid tu kemudian. Jadi sebab duduk dulu dipanggil sembahyang sunat bersebab yang mutaqaddim, sebab duduk depan. Sebab duduk mutaakhir, sembahyang dulu barulah berlaku sebab. Sembahyang sunat ihram, dia niat ihram belum. Dia sembahyang sunat 2 rakaat, sudah sembahyang barulah niat ihram. Jadi sembahyang sunat ihram ni sembahyang dulu, niat ihram belum. Lepas sembahyang barulah sembahyang sunat ihram. Dia panggil sebab dahulu. Sebab duduk di kemudian, sembahyang dahulu. Pada ni kena ingatlah sebab tu duduk dahulu ke sebab tu duduk kemudian. Kemudian sembahyang sunat bersebab yang muqarin, serta sembahyang sunat gerhana matahari, sembahyang sunat gerhana bulan. Serta macam mana ketika sedang gerhana itulah sunat sembahyang. Nak sembahyang mesti ketika gerhana itulah sembahyang. Jadi antara sebab gerhana dengan sembahyang dipanggil muqarin, serta, serentak, bersama. Dia gitu. Sebab mutaqaddim sebab duduk dulu tahiyatul masjid sunat wudu. Sebab mutaakhir sebab duduk kemudian, sembahyang sunat ihram dahulu baru niat ihram kemudian. Sembahyang sunat istikharah, sembahyang sunat dahulu kemudian barulah buat pilihan. Kan kita sembahyang sunat istikharah ni, kita sembahyang sunat sebelum kita buat satu-satu pilihan, satu-satu keputusan. Buat pilihan dahulu, buat keputusan dahulu baru sembahyang ke sembahyang dahulu? Sembahyang dahulu. Sebabnya apa? Nanti kena buat keputusan, nanti kena buat pilihan. Jadi sembahyang sunat dahulu. Dia panggil sembahyang sunat yang sebabnya mutaakhir, sebabnya duduk kemudian. Mana tu? Kita perici satu-satu-satulah. Sembahyang sunat berwaktu, dia ada waktu mula dia, waktu masuk, dan dia ada waktu akhir dia, waktu keluar. Jadi sembahyang sunat yang berwaktu, dia tidak ada waktu haram bagi dia. Ni jadi nak tinggal sikit bab niat sembahyang ni. Dah bercerita bersebab ni, saya nak sentuh sedikit berkaitan dengan sembahyang sunat pada waktu tahrim. Pada waktu haram sembahyang sunat, selepas sembahyang subuh sampai kepada naik matahari segalok, itu waktu yang diharamkan sembahyang sunat. Kemudian lepas sembahyang asar sampailah kepada gelincir matahari, itu waktu tahrim, diharamkan sembahyang sunat. Sembahyang sunat yang berwaktu tidak ada tahrim kepada dia, sebab dia ada waktu dia tersendiri. Dia ada waktu dia sendiri.
Waktu bermula, waktu berakhir. Kalau waktu dia tak timbul lah haram sembahyang sunat, walaupun waktu dia tu waktu tahrim. Sekarang sembahyang sunat berwaktu. Tadi saya sebut dah waktu tahrim sembahyang sunat, waktu haram sembahyang sunat lepas sembahyang subuh sampai kepada naik matahari segala waktu duha. Lepas sembahyang asar sampai ke waktu maghrib, itu waktu tahrim, waktu diharamkan sembahyang sunat. Ini diharamkan sembahyang sunat yang bersebab. Nanti saya akan bicara yang bersebab. Ada pun sembahyang sunat yang berwaktu, berbetulan waktunya duduk di waktu tahrim tadi, tak ada haram bagi sembahyang sunat berwaktu, sebab waktunya di situ. Dipanggil sahibatul wakti, waktunya di situ, dia tuang waktu. Maka tak timbul lah, waktu tahrim ni kamu tidak boleh sembahyang, dia waktu di situ. Ataupun kita cakap kok rumah dia di situ, kerana haramnya. Contoh sembahyang sunat Isra', bila kau masuk waktu dia dengan syuruk terbit matahari. Ini atas pandangan Imam Ghazali, sembahyang Isra' lain, sembahyang duha lain. Yang biasa diamal oleh orang kitanya, pandangan Imam Ghazali, sembahyang Isra' lain, sembahyang duha lain. Bila masuk waktu bagi sembahyang sunat Isra', apa dia Isra'? Syuruk. Apa dia syuruk? Terbit matahari. Bila masuk waktu dia, terbit matahari lah. Sembahyang sunat duha, masuk waktu dia dengan naik matahari segala. Kalau kita tengok dalam takwin sembahyang, waktu sembahyang sunat duha ni 28 minit selepas daripada syuruk terbit matahari. Tu. Jadi sembahyang sunat Isra' waktunya masuk selepas daripada syuruk, waktunya habis selepas berakhir naik matahari. Itu waktu berakhir. Sekarang nak tanya, ketika matahari naik mula-mula tu, waktu tahrim habis tak lagi masa tu? Waktu tahrim selepas sembahyang subuh habis tak lagi? Waktu tahrim sembahyang sunat lepas sembahyang subuh. Sekarang ni syuruk terbit matahari, berakhirlah waktu bagi sembahyang fardu subuh. Ketika terbit matahari itulah bermulanya waktu sembahyang sunat Isra'. Nak tanya, waktu tahrim habis tak lagi? Waktu tahrim lepas sembahyang subuh tak habis lagi. Habisnya dengan naik matahari segala. Waktu duha baru habis. Dan macam mana nak sembahyang Isra' di waktu tahrim ni? Waktu dia di situ, tak ada kaitan dengan waktu tahrim. Tak ada haram lah. Tak ada haram. Waktu dia di situ. Dia panggil sahibatul wakti, tuan waktu, rumah di situ. Tak ada haram. Sebagai contoh laginya, sembahyang sunat yang berwaktu. Mana? Sembahyang sunat raya haji, sembahyang sunat raya puasa. Itu sembahyang sunat yang berwaktu. Bila kau masuk waktu sembahyang sunat 2 hari raya? Dia ada waktu masuk sebab dia berwaktu kan. Dia ada waktu keluar sebab dia berwaktu kan. Bermulanya waktu sembahyang sunat 2 hari raya dengan terbit matahari. Berakhir waktu sembahyang sunat 2 hari raya adalah dengan zuhur, gelincir matahari. Jadi bermula waktu sembahyang 2 hari raya adalah dengan syuruk terbit matahari. Waktu tahrim habis tak lagi? Dah habis lagi. Haram ke tak bagi sembahyang sunat raya? Kalau terbit je matahari pukul 7.5 minit sekarang, kita pun nak segera sembahyang sunat raya. Tak haram. Waktu tahrim belum berakhir, tak ada kena-kena dengan sembahyang yang berwaktu, yang waktunya di situ. Dia sahibatul wakti. Cuma disunatkan nak sembahyang 2 hari raya ni biar naik matahari segala selepas masuk waktu duha. Sunat je. Nak segera sembahyang di waktu syuruk tu, waktu tahrim boleh habis, sembahyang sunat 2 hari raya tak apa. Waktu tahrim kan, waktu dia di situ. Mana contoh lagi sembahyang sunat yang berwaktu? Sembahyang sunat rawatib qabliyah ba'diyah. Saya nak pergi kepada rawatib qabliyah subuh, rawatib qabliyah asar.
Jadi rawatib qabliyah zuhur, rawatib qabliyah subuh, rawatib qabliyah asar masuk waktu dengan masuk waktu subuh. Masuk waktu dengan masuk waktu asar. Bilakah berakhir waktu bagi sembahyang sunat qabliyah subuh? Bilakah berakhir waktu bagi sembahyang sunat qabliyah asar? Dengan habis waktu subuh, dengan habis waktu asar. Bila habis waktu subuh? Dengan syuruk terbit matahari. Bilakah habis waktu asar? Dengan tenggelam matahari masuk waktu maghrib. Itulah berakhirnya waktu bagi qabliyah subuh, waktu bagi qabliyah asar, dengan habis waktu subuh, dengan habis waktu asar. Dia semayang subuh dah, semayang asar dah, qabliyah subuh tak semayang lagi, qabliyah asar tak semayang lagi. Boleh tak nak semayang lepas subuh, qabliyah subuh? Boleh tak nak semayang qabliyah asar lepas semayang fardu asar? Waktu tahrim tu boleh lah, waktu dia di situ, waktu dia lagi. Dia kata lepas subuh haram main sunat, bukan qabliyah subuh, waktu dia di situ. Waktu qabliyah subuh belum berakhir. Waktu qabliyah subuh berakhir dengan syuruk. Kita sebelum main asar dak semayang qabliyah asar. Main asar siap-siap semayang qabliyah asar lepas daripada asar. Waktu tahrim tu kan, rumah dia di situ. Waktu qabliyah asarnya di situ. Bila kau masuk waktu qabliyah asar dengan bermula waktu asar, bila kau berakhir waktu qabliyah asar dengan maghrib. Jadi lepas sembahyang asar boleh sembahyang qabliyah asar. Lepas sembahyang subuh boleh sembahyang qabliyah subuh. Sebab apa? Waktu dia di situ. Ini hak berwaktu berkait dengan waktu tahrim. Waktu tahrim ni hak sebab. Hak bersebab waktu tahrim. Sebab waktu sebab sembahyang sunat bersebab ni dia tak ada waktu. Berlaku sebab je. Sembahyang sunat berwaktu ni dia ada waktu masuk, waktu keluar. Waktu dia, kalau kebetulan waktu dia di waktu tahrim, tak haram bagi dia sebab waktu dia di situ. Bersebab. Bersebab ni tak ada waktu. Tiba-tiba sembahyang sunat bersebab ni nak sembahyang di waktu tahrim, baru timbul isu. Kalau sembahyang sunat tu berwaktu, waktunya berada di dalam waktu tahrim, tak ada timbul haram bagi sembahyang sunat berwaktu. Sebab waktu dia di situ. Hak timbulnya sembahyang sunat yang bersebab. Dia tak ada waktu. Tiba-tiba sembahyang sunat bersebab ni nak sembahyang di waktu tahrim, baru timbul isu. Haram ke tidak sembahyang sunat bersebab di waktu tahrim? Yang jelas haram sembahyang sunat mutlak jua. Itu jelas haram. Sembahyang sunat mutlak dia tak ada waktu, tak ada sebab. Tiba-tiba nak sembahyang waktu tahrim, haram. Sekarang ni dia bersebab. Dia ada sebab dia berlaku. Tapi sebab ni kebetulan berlaku di waktu tahrim. Timbul. Sembahyang sunat bersebab tak ada waktu. Sembahyang sunat berwaktu ni memang waktu dia di situ dah, waktu masuk, waktu keluar. Kalau berbetulan waktu tahrim tak ada isu, dia boleh sembahyang. Tapi bersebab ni dia tak ada waktu. Tiba-tiba berlaku sebab pada waktu tahrim. Nak kira mana ni? Sembahyang sunat mutlak dia tak ada waktu dan tak ada sebab. Maka nak sembahyang waktu tahrim haram, tak boleh. Ada ni. Bersebab bau kira. Tiba-tiba bersebab tu kena pada waktu tahrim, boleh sembahyang kedok. Yang tak boleh sembahyang sembahyang sunat berwaktu di waktu tahrim hanyalah satu saja. Sebab mutaakhir, sebab duduk kemudian. Itu je tak boleh sembahyang. Sebab tak berlaku lagi ni. Niat ihram belum lagi. Kebetulan di waktu tahrim nak sembahyang sunat ihram tak boleh. Haram tidak sah. Sebab belum berlaku. Nak sembahyang ni di waktu tahrim tak boleh. Nak sembahyang sunat istikharah, sebabnya kerana nak buat pilihan dan keputusan. Jadi sebabnya berlaku tak lagi? Tak berlaku lagi. Nak sembahyang sunat istikharah waktu tahrim tak boleh. Dia bersebab, sebab duduk kemudian. Ada pun sebab duduk dulu, sembahyang sunat wudu, sembahyang sunat tahiyatul masjid, sembahyang sunat wudu, masuk masjid berlaku sebab sunat sembahyang.
Ambil wudu, berlaku sebab sunat semayang, sunat wudu. Jadi sebab tu duduk dulu. Berbetulan sebab tu dia berlaku di waktu tahrim. Tapi sebab berlaku dulu ni. Tapi sebab tu waktu berlaku di waktu tahrim. Tidak haram kita semayang sunat bersebab kalau sebab tu duduk dahulu. Sebab mutaqaddim. Kita sedang iktikaf dalam masjid. Lepas daripada semayang fardu subuh, tiba-tiba kita sakit perut, pergi tandas terlebih dahulu. Kita sudah keluar masjid, tiba-tiba wuduk batal. Kita sedang baca Quran, pegang Quran selepas daripada semayang fardu subuh, syuruk pun belum, naik matahari sekalah pun belum, wuduk batal. Dia nak pegang Quran masa membaca Al-Quran, dia pun keluar masjid ambil wuduk. Lepas dia keluar tandas, dia pun ambil wuduk, dia pun melangkah ke dalam masjid. Lepas dia ambil wuduk, dia pun melangkah ke dalam masjid. Jadi di situ satunya masuk masjid, satu sebab. Satunya mengambil wuduk, satu sebab. Tahiyatul masjid sebab duduk dahulu. Sunat wuduk sebab duduk dahulu. Berlaku dua sebab ni. Boleh dia nak semayang tahiyatul masjid, boleh dia nak semayang sunat wuduk di waktu tahrim. Boleh. Sebab kerana sebab dia duduk dahulu. Masuk masjid, tahiyatul masjid dahulu, dan semayang sunat wuduk. Sebab dia sebab duduk dulu, tak ada masalah. Ada ni. Cuma yang tak bolehnya semayang sunat bersebab yang mutaqaddim, sebab duduk dahulu Datuk tahrim ni, kalau kita tahari. Tahari ni sengeleng 7. Nawak apa lepas subuh ni? Namanya sunat tak boleh lepas subuh ni. Dia pun sengaja melangkah keluar masjid. Dia pun masuk semula dengan kosak nak semayang sunat tahiyatul masjid. Maka tak boleh, haram serta tidak sah kalau dia semayang sunat tahiyatul masjid. Sebab dia tahari, dia sengeleng buat. Lepas semayang fardu subuh ni, nak semayang sunat tak boleh ni, dia pun melangkah keluar masjid. Dia pun masuk semula dengan kosak dia nak semayang sunat tahiyatul masjid. Dia tak boleh semayang walaupun sebab duduk dahulu. Sebab dia tahari, sengeleng 7 dia panggil. Ada ni. Hak tadi ni keluar masjid kerana nak pergi tanda, keluar masjid kerana nak pergi ambil semayang. Tu bukan sengaja nak keluar masjid, nak masuk untuk semayang sunat tahiyatul masjid. Tu tidak diharamkan. Semayang sunat tahiyatul masjid, sunat wuduk di waktu tahrim tidak diharamkan. Dia ginilah macam orang qada semayang. Semayang qada ni panggil sebab dia dahulu juga. Apa sebab qada semayang? Apa sebab qada semayang? Tinggal semayang lah. Tinggal semayang dengan qada mana dulu? Tanya soalan pun. Apa tanya soalan gitu? Sekarang ni sebab qada semayang kerana tinggal semayang. Tu tanya pula, dah tinggal semayang dengan qada mana dulu? Sebab dahulu ke semayang dahulu? Pening takkanlah qada dahulu tinggal semayang kemudian. Ni. Masuk tu zuhur. Kita qada asar. Sebab apa? Asar nanti tak mau semayang. Boleh? Ada. Sekarang ni waktu zuhur, semayang zuhur tunai. Lepas tu qada asar. Sebab apa? Nanti waktu asar mungkin tak semayang kali nak qada awal-awal. Mana ada gitu. Dia qada ni kan tinggal semayang ni sebab. Jadi sebab duduk dahulu. Sebab masa dulu muda tinggal semayang. Sekarang ni wajib qada. Ni sebab duduk dahulu. Boleh qada juga lepas subuh lepas asar. Boleh qada lepas subuh lepas asar. Ada ni. Sebab dia berlaku dahulu, iaitu tinggal semayang. Tapi jangan tahari. Tahari macam mana? Waktu lain tak mau qada, nak qada lepas subuh lepas. Itu sebab duduk dahulu belaka tu. Sebab muqarrin, lepas semayang fardu subuh, tengok-tengok, masih lagi gerhana bulan. Lepas semayang asar tengok-tengok, gerhana matahari. Jadi waktu sebab gerhana dengan semayang muqarrin serentak, boleh semayang juga walaupun waktu tahrim. Pernah dahulu berlaku
Lepas sembahyang fardu subuh berlaku gerhana. Gerhana tu berlaku sebelum sembahyang fardu subuh lagi. Cuma orang tak sedar. Sama dulu tak orang tak sedar. Sekarang ni orang sedar lah sebab dia buat pengumuman bila berlaku gerhana apa semua. Ni masa dulu. Tengok lepas main subuh tu, gerhana bulan tak sedar. Lepas tu bincang nak sembahyang kedok ni boleh kedok ni waktu tahrim lepas subuh ni. Akhirnya tak sembahyang apa? Tak jumpa keputusan ni cerita kampung lah. Dia boleh sembahyang gerhana bulan walaupun lepas sembahyang fardu subuh, dia boleh sembahyang gerhana matahari walaupun lepas sembahyang fardu asar sebab muqarrin dia panggil. Jadi hak haram semata-mata sembahyang sunat ni, sembahyang sunat mutlak di waktu tahrim. Sembahyang sunat bersebab sebab duduk kemudian. Barulah haram sembahyang di waktu tahrim. Ini kita bicara sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat yang tak ada waktu, tak ada sebab. Sembahyang bila-bila masa, tak ada berapa rakaat pun jangan waktu tahrim. Jadi sembahyang sunat yang sembahyang sunat mutlak ni dalam niat dia kosok saja aku sembahyang cukup. Hak wajib dia niat gitu. Tapi nak comelnya niat biar lengkap lah. Saja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah. Tu lengkap dengan juzuk yang disunatkan ketika berniat sembahyang sunat mutlak. Sekurang-kurang wajib niat saja aku sembahyang iaitu kosok. Tapi niat yang sempurna campur dengan juzuk bahagian disunatkan saja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah. Kemudian dalam kitab ni sembahyang sunat tahiyatul masjid, sembahyang sunat minta ujang, sembahyang sunat hajah, sembahyang sunat istikharah, sembahyang sunat wuduk, sembahyang tahajud, dia dihubungkan, disamakan hukum dengan sembahyang sunat mutlak, iaitu memada pada niat kosok saja. Ini pandangan daif. Pandangan muktamad, sembahyang sunat tahiyatul masjid kena letak martabat yang kedua. Sembahyang sunat minta ujang kena letak martabat yang kedua. Dia gitu. Tanda ni. Itu pandangan muktamad. Kalau dia masuk masjid, dia niat saja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah, tidak niat tahiyatul masjid. Satu pandangan hanya tidak dimakruhkan, tapi tak dapat pahala tahiyatul masjid. Ada satu pandangan dapat pahala sembahyang sunat tahiyatul masjid walaupun tanpa berniat tahiyatul masjid. Sebab dia masuk masjid, dia sembahyang dulu 2 rakaat. Satu pandangan tak boleh pahala sunat tahiyatul masjid sebab dia tak ta'yinkan, tak letak nama tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid ni pandangan muktamad kena letak martabat yang kedua, barulah terhasil sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kalau sembahyang sunat tahiyatul masjid tapi niatnya kosok saja, tak niat tahiyatul masjid, satu pandangan boleh pahala sembahyang sunat mutlak je lah, tak dimakruhkan sebab dia masuk masjid, dia tak terus duduk, dia sembahyang sunat dahulu. Nak dapat pahala sembahyang sunat tahiyatul masjid, dia kena niat, kena ta'yinkan, kena nyatakan sembahyang apa nak sembahyang tu. Saja aku sembahyang sunat tahiyatul masjid kerana Allah. Barulah tak ada khilaf, dapat pahala tahiyatul masjid. Jadi untuk dapat pahala tahiyatul masjid, dia kena letak martabat yang kedua, kosok dan ta'yin. Sama dengan sembahyang sunat minta hujang, sembahyang sunat istisqa. Itu bersebab, apa sebabnya? Air tidak mencukupi. Jadi sembahyang sunat istisqa, minta hujan ni boleh sembahyang juga waktu tahrim. Sebab duduk dahulu. Apa sebab sembahyang sunat minta hujan? Sebabnya air cukup, sebabnya air kurang. Sebab berlaku dahulu, pada masa minta hujan boleh sembahyang walaupun lepas subuh, lepas asar sekalipun. Jadi sekarang ni sembahyang sunat minta hujan tu bersebab, maka kena letak martabat yang kedua, kosok dan ta'yun. Saja aku sembahyang sunat minta hujan kerana Allah. Letak martabat yang kedua. Dan sembahyang hajah dan sembahyang istikharah sama juga letak martabat yang kedua. Cuma ialah kategori sembahyang sunat hajah ni, status dia, status sembahyang sunat istikharah ni, status dia sembahyang sunat mutlak, status dia.
Tapi kita naikkan status tinggi sedikit, letak niat sembahyang sunat hajah, sembahyang sunat istikharah. Dia gini. Macam tadi tahiyatul masjid. Dia nak gini je. Masuk masjid kena ada sembahyang. Gitu. Asal dia. Macam sunat mutlak je. Sunat hajah dia gini. Kita nak minta doa dengan Tuhan kan? Mayang duduk baru minta Tuhan doa dengan Allah Ta'ala. Takkan Allahumma lalu dah sujud kepada Allah dulu, semayang dulu rakaat, barulah berdoa. Jadi nak biar ada semayang dahulu. Semayang sunat hajah ke, semayang sunat rawatib ke, semayang sunat isra' duha ke, semayang fardu ke, nak berdoa comelnya lepas semayang. Jadi sekarang kita ada hajah kan, takkan Allahumma gitu je. Wakak sujud kepada Allah dahulu, barulah kita berdoa kepada Allah. Kita ada hajah ni. Dia gitu je. Asalkan nak ada semayang je. Kita nak buat pilihan, nak buat keputusan, berdoa kepada Allah sepatah. Mudah-mudahan pilihan kita tu betul. Kalau pilihan betul-betul, engkau jadikan ya Allah, engkau permudahkan ya Allah. Kalau pilihan tu tak betul, engkau jauhikan daripada aku ya Allah. Gitu. Jadi nak buat pilihan keputusan ni, berdoa kepada Allah, semayang duduk rakaat. Dia nak ada semayang je. Tapi nak jadi khas sungguhnya, kena niat lah. Saja aku semayang sunat hajah 2 rakaat kerana Allah. Saja aku semayang sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah. Tu barulah. Maknanya ada khas dah semayang dia. Dia nak berdoa kerana ada hajah ni, semayang mana-mana pun boleh. Nak minta supaya Allah Ta'ala tunjukkan keputusan baik ke tidak istikharah lepas mana-mana semayang pun boleh. Tapi nak khaskan, ni nak buat pilihan, nak semayang sunat saja aku semayang sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah. Jadi ni nak balik letak martabat yang ketiga, qasad dan ta'yin. Sama juga dengan semayang sunat wudu. Dia lepas daripada ambil wudu ni, nak ada semayang je, bayang apa-apa pun. Nak comelnya khaskan, saja aku semayang sunat wudu 2 rakaat kerana Allah. Semayang sunat tahajud. Semayang sunat tahajud ni dia selepas dia tidur. Dia selepas daripada tidur. Lepas dia tidur, semayang apa-apa pun boleh pahala tahajud. Semayang qada boleh pahala qada dan tahajud. Semayang sunat witir boleh pahala witir dan tahajud. Semayang sunat tasbih boleh pahala sunat tasbih dan sunat tahajud. Jadi lepas dia tidur, ada semayang tahajud lah tu. Tapi nak khas, saja aku semayang sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah. Dia kena ta'yinkan, kena nyatakan nama. Tapi semayang sunat tahajud ni, semayang sunat lepas tidur. Lepas tidur. Lepas tidur pun selepas semayang fardu isyak lah. Lepas tidur lepas semayang fardu isyak. Janji lepas semayang fardu isyak. Lepas tu tidur, maka sudah boleh semayang sunat tahajud. Dia semayang jamak takdim. Dia musafir, semayang jamak takdim. Dia pun semayang maghrib dan semayang isyak 7.30 selesai. Dia pun tidur 10 minit. Sebab nak sambung perjalanan ni, tidur 10-15 minit. Nak pergi segar mati, dia pun tidur. Bangun 7.45. Sebelum nak sambung perjalanan, dia ambil semayang, kemudian semayang sunat tahajud. Kamu sunat tahajud kau berapa? 7.45. Allah, sunat tahajud apa 7.45? Saya tidur dah, saya semayang isyak dah, jamak takdim. Kapan lagi? Ada ni 7.45 malam masih nak tahajud. Tidur tak lagi? Tidur dah. Semayang isyak tak lagi? Main dah. Boleh dah tu, tajuk tu. Maksud nak tajuk lah, dia panggil kena. Jadi lepas tidur, lepas main isyak, jadi apa-apa semayang jadi tahajud. Tapi nak dapat pahala, tak ada khilafnya, dia kena ta'yinkan nama. Saja aku semayang sunat tahiyatul masjid, saja aku semayang sunat hajah, saja aku semayang sunat istikharah, saja aku semayang sunat wudu, saja aku semayang sunat tahajud 2 rakaat kerana Allah. Letak martabat yang kedua. Dia gitu.
Tapi sini dah kita ni letak martabah yang pertama, memada kosok jua. Dia sebenarnya tahiyatul masjid ni ketika masuk masjid. Kalau macam kita ni surau. Surau apa dia panggil? Surau An-Nur. Surau An-Nur, Wisma Negeri. Ni surau, tak ada tahiyatul masjid. Dia masjid surau ni bukan kata masjid bahasa Arab, surau bahasa Melayu, bukan. Masjid lain, surau lain. Orang kita lah, kalau jemaah panggil masjid, kalau tak jemaah panggil surat. Ada di masjid dengan jemaah tidak berkait. Ada ni masjid dengan jemaah tidak berkait. Masjid lama kekal masjid walaupun tak buat jemaah. Masjid baiki, repair, maka dia pun sembahyang Jumaat sementara dibangun nasiwi. Maka bangunan nasiwi bukan masjid. Buat Jumaat, masjid dengan Jumaat tidak berkait. Masjid tanpa Jumaat jadi masjid. Jumaat di balai raya di bangunan nasiwi jadi Jumaat walaupun bangunan tu bukan masjid. Dia masjid dengan Jumaat tidak berkait. Ni ada kata ada masjid surau tula je. Cuma kalau Jumaat panggil masjid, tak Jumaat panggil surau, salah gitu. Cuma bezanya kalau masjid buat Jumaat dia panggil masjid jami'. Kalau masjid tak buat Jumaat dia tak panggil masjid jami', panggil masjid saja. Bukan masjid saja ni, masjid lah. Masjid saja ujung tu. Dok lah. Orang biasa tulis masjid lama. Macam dia burung tu kan, dia tulis masjid lama. Tu je lah, masjid lah, tapi tak ada Jumaat situ. Bila masjid, sunat sembahyang sunat tahiyatul masjid dan sunat niat iktikaf. Surau dia tak ada sembahyang sunat tahiyatul masjid dan tak ada niat iktikaf. Dia gitu. Ni cerita mazhab Syafi'i lah. Ni cerita mazhab Syafi'i. Ada mazhab Hanafi, bangunan tu khas dah untuk sembahyang, maka dihukumkan masjid walaupun tidak diniatkan sebagai masjid. Itu bukan mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'inya nak sembahyang sunat tahiyatul masjid, bangunan tu mestilah diniat dikosakkan sebagai masjid, barulah boleh sembahyang sunat tahiyatul masjid dan barulah boleh niat iktikaf. Kalau nak sembahyang minta hujan ni bicara panjanglah, sembahyang istisqa ni. Istisqa masa minta hujan ni bicara panjang. Kerajaan arahkan supaya keluar padang contohnya. Di masjid pun boleh, tapi disunatkan sembahyang padang sebab biar keluar belaka masa nak sembahyang sunat minta hujan tu. Hak muda, hak tua, lelaki, puang, perempuan yang haid nifas pakat keluar belaka. Kalau di masjid perempuan haid nifas tak boleh nak masuk, nak ipung belaka. Kanak-kanak wak keluar belaka. Kanak-kanak yang belum memayis masuk masjid hukumnya makruh. Binatang-binatang pun nak keluar juga pada masa sembahyang minta hujan tu. Sebab tu dia sunat buat di padang. Biar dibicaralah macam mana nak sembahyang sunat minta hujan, kemudian berpuasa 4 hari contoh tu. Dia ada tajuk dia. Sembahyang sunat hajah ni tu biasalah kita buat. Sembahyang istikharah ni kita nak buat pilihan. Kita sembahyang sunat istikharah, kemudian tak nampak jalan lagi, ulang pula. Kita nak buat pilihan ni, buat pilihan jodoh ke, nak buat pilihan tempat kerja ke. Pada ni dia nak buat pilihan ni bukan kata jodoh tu kena ada 2-3 pilihan. Nak buat bukan kata kerja 2-3 tempat tawar kita kerja dah. Maknanya seorang je yang nak dijodohkan, seorang je. Kena mayang istikharah juga buat pilihan. Nak buat bak dia pilihan kat situ sama ada jadi ke tak jadi. Kalau hak laku sangat ni 2-3 pilihan benar, hak tu nak pilih mana yang terbaik. Tak ada pilihannya, hak seorang tu pun terlepas mari mana tahu nak ke kita seorang tu pun kena buat pilihan juga. Maknanya baik dah untuk agama kita dengan pilihan ni. Gitulah. Kerja itu juga. Kita ni orang yang hebat. 2-3 tempat tawar kita kerja. Kita nak pilih mana-mana. Minta dengan Allah Ta'ala dulu. Pada ni. Dia mana istiqamah kita minta doa pada Allah.
Allah Ta'ala tunjuk jalan kepada kita mana yang terbaik dunia dan akhirah kita, terbaik pada masa sekarang dan terbaik pada masa akan datang. Kita pun semai istikharah 2 rakaat tak nampak juga, semai istikharah 2 rakaat tak nampak juga sampai 3 kali, tak nampak juga sampai 7 kali, tak nampak juga. Maka kita pun pilih yang mana lebih mudah. Pilih. Sekarang ni maknanya contohlah. Jadi 2 pilihan ada ni. Nak berkahwin ni ada 2 pilihan. Sebab istikharah tak nampak juga, hati tak cenderung pada mana-mana. Maka pilih hak mudah. Hak dekat lah. Raya-raya mudah nak balik rumah apa semua. Pilih hak mudah. Dia gitu je lah. Dia main istikharah ni. Tapi nak buat semai istikharah tak sempat. Kita selepas semai zuhur kita doa kepada Allah. Nanti lepas zuhur ada nak buat putusan ni, nak semai istikharah suku, memang tak sempat masa ni, keputusan segera. Kita semai zuhur kan, lepas semai zuhur kita doa kepada Allah, ya Allah tunjuklah jalan yang sebaiknya, mana antara keputusan yang akan dibuat. Ataupun kita tak sempat semai istikharah, kita sempat semayang ba'diyah zuhur, semayang mengiring fardu zuhur yang kemudian. Kita doa lepas itu. Allah tak sempat juga nak semayang, keputusan ni kena segera. Kita sebelum buat keputusan, kita berdoa saja, doa kepada Allah. Mula-mulanya kita semayang istikharah, lepas tu kita berdoa kepada Allah untuk buat pilihan mana terbaik. Ataupun kita tak sempat nak semayang istikharah, semayang mana-mana pun kita berdoa kepada Allah untuk dapat pilihan yang terbaik. Tak sempat nak semayang, kita berdoa saja. Mudah-mudahan pilihan yang kita buat, putusan kita buat ni putusan yang terbaik dunia dan akhirah pada masa lagi akan datang. Jadi tajuk suku tu bicara bab semai istikharah. Dalam kitab Hidayatus Salikin panjang bicara tu. Semai sunat wudu, selepas ambil wudu, sunat semai 2 rakaat. Kita lepas ambil wudu ni, zuhur lambat lagi nak semayang, semai sunat 2 rakaat. Dia ambil wudu ni bukan kata tunggu dekat nak semayang. Dia disunatkan kita ni bila wudu batal, sunat ambil wudu baru. Mana kalau kita mudawamah, berkekalan atas wudu, boleh pahala sunat sepanjang masa. Sunat apa? Sunat berwudu. Jadi kita ambil wudu, zuhur lambat lagi, kita pun semayang 2 rakaat, semayang sunat wudu dia panggil. Cuma semai sunat wudu, semai sunat tahiyatul masjid, semai sunat hajah, semai sunat istikharah ni kita boleh tumpang dalam sembahyang lain. Boleh tumpang pada ni, boleh tumpang. Kita lepas ambil wudu, kita masuk masjid, kita pun sembahyang qabliyah zuhur contohnya. Kita pun niatlah saja aku sembahyang sunat sebelum zuhur dan sunat tahiyatul masjid dan sunat wudu 2 rakaat kerana Allah. Banyak nak kena niat tu. Tak sempat kan? Tak sempat kan sebab banyak nak kena niat tu. Lah niat bukan nak susung gitu niat. Niat. Ada ni. Kesusung gitu niat. Mana dia boleh himpun. Kita ambil wudu, kita masuk masjid, orang qomat dah. Kita pun niatlah saja aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat tunai makmum, sembahyang sunat ni sembahyang sunat wudu dan sembahyang sunat tahiyatul masjid kerana Allah. Boleh himpun. Dia boleh tumpang, sunat wudu, sunat tahiyatul masjid boleh tumpang atas sembahyang lain. Ataupun dia ambil wudu, dia masuk masjid, dia pun sembahyang 2 rakaat untuk 2 sembahyang. Apa saja aku sembahyang sunat wudu dan sunat tahiyatul masjid 2 rakaat kerana Allah. Dia himpun 2 tu. Boleh Sama juga kalau nak sembahyang hajat, kita boleh himpun je. Kita sembahyang ba'diyah isyak saja aku sembahyang sunat selepas isyak dan sunat hajah 2 rakaat kerana Allah. Yang mana kadang-kadang kan kita ni lepas sembahyang isyak ada pengumuman untuk sembahyang hajat. Kita ni nak cepat, nak sembahyang hajat 2 rakaat lagi, nak sembahyang ba'diyah isyak 2 rakaat lagi. Kita pun orang bangun sembahyang hajat, kita niat ba'diyah isyak dan sunat hajah 2 rakaat kerana Allah. Ni lepas isyak orang buat pengumuman
ada orang minta sembahyang sunat hajah. Kita nak sembahyang hajat lagi, nak sembahyang sunat ba'diyah isyak 2 rakaat lagi, kita boleh himpun. Saja aku sembahyang sunat selepas isyak dan sunat hajah 2 rakaat kerana Allah, boleh himpun. Dah ni. Tapi kalau buat suku-suku lagi baik. Sembahyang sunat hajah niatlah sembahyang 2 rakaat niat lain. Sembahyang sunat sunat ba'da isyak 2 rakaat niat lain, itu lagi baik. Tapi boleh himpun. Sembahyang sunat tahiyatul masjid, sembahyang sunat hajah, sembahyang sunat wudu, boleh himpun dalam sembahyang yang lain. Tapi kita bicara sekarang bab niat lah. Jadi atas pandangan muktamad, martabat yang pertama dalam niat tu wajib kosok saja sembahyang sunat mutlak. Sembahyang sunat tahiyatul masjid, sembahyang sunat minta hujan contohnya, duduk martabat yang kedua. Martabat tu ni ada 2 juzuk, 2 bahagian niat, kosok dan ta'ayyun. Habislah. Dan martabat yang kedua, daripada 4 martabat, iaitu sembahyang yang memada dengan kosok dan ta'ayyun. Kosok 1 juzuk, ta'ayyun 1 juzuk, dia ada 2 juzuk, diletak martabat yang kedua. Martabat pertama 1 juzuk, kosok saja. Martabat kedua 2 juzuk, kosok dan ta'ayyun. Martabat yang ketiga 3 juzuk, kosok ta'arud ta'ayyun. Martabat yang keempat 4 juzuk, kosok ta'arud ta'ayyun ta'ayyun nafsah. Dia gitu. Susunan dalam kitab Hidayatus Sibyan berkaitan dengan 4 martabat ketika kita berniat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.